Ustaz nak sembang sikit, nak kongsi pasal 3 golongan manusia yang berdepan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Golongan yang pertama iaitulah golongan yang menerima Al-Quran atau menerima ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu di awal surah Baqarah iaitulah Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif Lam Mim, ulama mufassirin kata Allah sahaja yang tahu apa makna Alif Lam Mim. Lalu ayat kedua Allah sebut dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab. Itu kitab tu makna ni kitab Al-Qurannya, allazi yaqra'uhu Muhammad. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan padanya. Tidak ada sebarang keraguan. Kita nak ragu tempat mana, di mana, bab apa, tak ada. Semuanya tak payah diragui. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, dia Al-Quran ini dia boleh memimpin. Hudan ay hadil lil muttaqin, memimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi golongan yang pertama itulah golongan yang bertakwa. Boleh menerima ajaran Islam, boleh menerima Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat dia? Apa sifat golongan yang pertama ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya dengan perkara-perkara yang ghaib. Tentang perkara ghaib dia percaya. Tentang malaikat yang menjaga kita, yang mencatat amalan kita, tentang syurga dia percaya, neraka dia percaya, percaya semua benda-benda yang gaib ini. Lalu dia buat persiapan dalam kehidupan ini bagaimana nak berdepan dengan perkara-perkara gaib ini. Alladzina yu'minul ghaib. Sifat yang pertama dia yang disebut dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan dia mendirikan solat. Mendirikan solat. Mendirikan solat maknanya dia mendirikan solat, melaksanakan ibadah solat itu dengan penuh kesempurnaan. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang ketiga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa sahaja yang kami rezeki kepada mereka, yunfiquna fi ta'atillah, dia infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, sebahagian dari hartanya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada dia, dia infak
pada jalan Allah. Yang kedua, dia jaga betul-betul apa sahaja yang Allah berikan kepada dia, apa sahaja rezeki yang Allah berikan kepada dia, semua bentuk rezeki yang Allah berikan kepada dia, yunfiquna fi ta'atillah, maknanya dia infak berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Setiap rezeki yang ada pada dia, tak kiralah rezeki harta ke, harta kesihatan ke, rezeki kesihatan ke, rezeki masa yang lapang ke, semua rezeki, semua apa benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia gunakan, dia belanjakan fi taatillah, semuanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia juga percaya kepada apa sahaja yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Allah bagi tahu. Apa sahaja yang Allah turunkan kepada engkau, iaitu kitab Al-Quranul Karim, dia percaya semua. Dia faham pun dia percaya, dia tak faham pun dia percaya, dia terima semua. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kitab Al-Quran pun dia menerima juga. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kelima sifatnya iaitulah bil akhirati hum yuqinun, tentang destinasi perjalanan ke alam akhirat ini, yuqinun, dia yakin sungguh-sungguh, ay ya'lamun, seolah-olah dia dah pergi dah, dia tahu betul-betul, seolah dia tahu, seolah dia pergi dah. Bagaimana keyakinan Nabi SAW, Nabi dah dibawa pergi ke alam, pergi tengok alam akhirat. Jadi sifat orang yang bertakwa, golongan yang pertama ini ialah antaranya bil akhirati hum yuqinun, dia percaya kepada alam-alam akhirat ini. Lalu dia buat persiapan bagaimana nak berdepan, bagaimana nak pergi ke alam akhirat ni, nak pergi dengan cara selamat. Ini golongan yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua, golongan yang pertama ini wabil akhirati hum yuqinun, Allah kata apa untungnya? Apa untungnya golongan yang pertama ini? Golongan yang menerima Al-Quran lalu sanggup bersifat dengan sifat-sifat yang disebut dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya? Ulaika ala hudam min rabbihim. Allah kata mereka ini al-mausufuna bima dzukira. Orang yang sanggup bersifat dengan sifat-sifat sedemikian ini, ala hudam min rabbihim, mereka berada di atas petunjuk Tuhan yang menjadi dan mentadbir dia. Lalu apabila dia dah duduk di atas landasan petunjuk Allah ataupun Tuhan yang menjadi dan mentadbir dia, Allah kata wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang sanggup bersifat dengan sifat-sifat sedemikian itu, humul muflihun, adalah orang yang berjaya. Al-faizuna bil jannah wan najuna minan nar, iaitulah berjaya apa? Berjaya yang kejayaan yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala sebut di situ ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannah wan najuna minan nar. Berjaya dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari terjatuh ke dalam neraka. Inilah kejayaan yang terbesar. Kejayaan yang terbesar ialah apabila seseorang dapat memiliki syurga dan dapat menyelamatkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keuntungan bagi orang yang sanggup bersifat dengan sifat-sifat sedemikian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua. Golongan yang kedua apabila datang Al-Quran, datang ayat-ayat Allah, macam mana dia? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang degil, orang yang tak dengar, tak mahu dengar cakap Allah, orang yang kufur. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Kita bagi tahu ayat Allah pun dia tak nak terima, kita bagi tahu pun dia tak nak terima. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sama aja.
Sama aja dia. Kita bagi tahu pun dia tak nak terima. Kita tak bagi tahu pun memang dia tak nak terima lah. Tu. Ini golongan kedua, orang yang kafir. Orang yang kufur, yang degil, yang tak mau menerima ajaran Islam ataupun Al-Quranul Karim. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Allah telah cop dah dengan sebab kedegilan dia, Allah cop. Apa macam mana? Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah cop di atas hati mereka. Hati mereka tak masuk kebenaran. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, dan juga di atas telinga mereka. Dia dengar apa saja yang baik pun tak boleh terima. Dengar saja, tak boleh terima. Ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan di atas mata mereka juga ada penutup. Walaupun dia tengok kebenaran Islam, tengok ajaran Islam, tengok masjid contohnya lebih baik daripada tempat-tempat ibadah yang lain. Cara ibadah Islam lebih baik daripada cara ibadah yang lain, cara ibadah mereka, tetapi mereka tidak boleh terima, tak menerima juga. Walaupun tengok Islam tu, ajaran Islam tu terbaik, tak boleh terima juga. Jadi macam mana Allah kata, apa akibatnya kalau dah jadi macam ni? Kalau tak nak terima ajaran Islam ni, tak nak terima ajaran Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam ni, apa akibatnya? Apa kerugiannya? Walahum azabun azim. Allah kata bagi mereka azab yang besar. Inilah kerugian kalau tak mau menerima ajaran Islam ataupun tak mau menerima ajaran Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, golongan ketiga, iaitulah golongan al-munafiq. Golongan Allah sebut, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada satu lagi golongan manusia. Ada satu lagi golongan manusia dari kalangan manusia, ada satu lagi, iaitulah wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia sanggup kata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia sebut ni bukan setakat kepada Allah dia beriman, sebut dengan hari akhirat lagi. Banyak dia sebut, saya telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia sebut. Wa ma hum bimu'minin. Allah kata sebenarnya walaupun dia cakap bukan setakat kepada Allah dia beriman, beriman kepada hari akhirat lagi, tambah lagi, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tak beriman pun kepada Allah dan hari akhirat. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi sebenarnya bukanlah mereka menipu Allah, memang tak boleh pun nak tipu Allah. Walladzina amanu, dan bukan dia tipu orang beriman pun sebenarnya. Wa yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tak sedar yang mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Jadi macam mana akibat kalau orang macam ni? Orang yang berpura-pura nak kepada Islam, nak kepada Al-Quran, cakap beriman kepada Allah, siap sebut lagi dosa, pahala, sebut neraka lagi, sebut syurga lagi. Nak tunjuk beriman tu bukan setakat cakap beriman pada Allah aja, bukan setakat cakap bukan setakat dia sebut Allah aja. Biasanya orang ni kalau sebut Allah tu nampak orang beriman lah, tapi bukan setakat tu, bukan setakat dia sebut Allah aja, sebut lagi syurga, nerakanya, dosanya, pahalanya, pada mahsyarnya sebut lagi. Menampakkan dia tu orang beriman sungguh, tapi sebenarnya dia menipu Allah, dia menipu orang beriman. Tu dalam hati dia ada penyakit, dia duk tipu. Tapi Allah kata apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya dia sedang menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad. Kenapa jadi macam tu? Kerana dalam hati mereka itu ada penyakit syakkun wa nifaq, penyakit yang ragu-ragu dengan kalau nak dengar cakap Allah ni ragu. Takut tak sempurna hidup, takut tak bahagia hidup ni, takut tak puas hati hidup ni, takut tak puas hati hidup ni. Jadi ada penyakit macam tu, lalu sanggup berpura-pura lah.
Sanggup berpura. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Allah kata, kalau dia suka buat perangai macam tu, kalau suka buat perangai macam tu, Allah kata Allah akan tambah lagi penyakit itu. Makin teruk jadi penyakit macam tu. Makin teruk jadi penyakit. Penyakit dia tu makin menjadi-jadi. Makin teruk, makin parah. Jadi macam mana kalau dah parah macam ni? Kalau dah berpenyakit macam ni? Allah kata, walahum azabun alim. Maka bagi mereka itu azab yang amat pedih. Azabun alim ini lebih dahsyat dari azabun azim. Azabun alim ni azab yang sentiasa teruk. Bertambah-tambah kedahsyatan azab itu. Maka azab ini diberi kepada orang yang munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya puak-puak munafik ni duduk di bahagian paling bawah dalam neraka. Sebab dia teruk, perangai dia teruk daripada kafir lagi. Orang kafir ni dia punya perangai dia tidak berpura-pura, dia terus jawab. Dia tak nak Islam, dia tak nak terima Al-Quran, tak mau terima kitab Al-Quran, tak mau terima kitab-kitab Allah. Dia jawab macam tu. Kita bagi Quran pun dia tak nak, kalau kita tak bagi pun memang dia tak nak. Cuma dia dapat azab neraka lah. Kena masuk neraka, tak boleh pergi syurga lah. Tak boleh pergi syurga. Ada pun munafik tadi, dia telah menipu orang-orang beriman. Dia telah mencuri masa, mengambil masa, menyebabkan orang ni duk layan dia, duk layan dia, kononnya dia ingatkan dia tu orang beriman. Kononnya dia menipu orang beriman dengan macam-macam perkara yang dia buat, sama ada dengan percakapan atau perbuatan, tapi sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah. Maka perangai macam ni lebih merugikan orang beriman, maka Allah lebih marah kepada golongan macam ni. Lalu Allah bagi kepada mereka, sediakan kepada mereka, na'udzubillah min zalik, azabun alim, azab yang pedih, azab yang sentiasa bertambah-tambah, azab yang dahsyat dan sentiasa bertambah kedahsyatan itu. Jadi inilah tiga golongan yang manusia dalam berdepan dengan Al-Quran, dalam berdepan dengan ajaran Islam yang kita sama-sama fahami dan jadilah golongan yang pertama, iaitulah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima dengan mudah ajaran Islam, ajaran Al-Quran ini, lalu kita sama-sama mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihannya iaitulah menjadi ulaika humul muflihun, orang yang berjaya, iaitulah al-faizuna bil jannah wan najuna minan nar, berjaya dapat masuk syurga dan selamat dari terjatuh ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Setakat itulah kuliah perkongsian Ustaz pada kali ini untuk semua.